kertas kerja Dr. Halimah. Dulu tak cantik. Terima kasih kepada pegawai saya dulu dan tukar tempat kami tolong saya. Taubat Isra' Mi'raj Abdul Halim Mahmud bekas dekan Universiti Al-Azhar. Dia ini dikenakan Al-Ghazali Khan Isri. Imam Ghazali mana 255. Dia dalam pekerjaan kertas kerja di Pusat Islam 87 Desember 87 saya pentang Abdul Halim Mahmud ini penceramah itu baru saya tolak ini saya bangun, saya kata kalau kau tolak dia besok pagi Jumaat takdir Allah hantar Abdul Halim Mahmud, hantar Syekh Ghazali, hantar aku, hantar kau. Kebetulan tiga-tiga dalam tujuh datang, saya pergi mana? Kau takut? Kau layak? Dia tengah makan, dia kata, cekik aku dia. Kau baru budak-budak. Yang kau baru dia, mau Ghazali, aku ajar kau. Kecabaran dalam orang mana? Ketika sepupu kata, tak ada standard, apa? Aku masuk berangkat. Kalah, mana aku masuk berangkat. Masuk boxing kalah, tapi aku masuk. Kau nengok aja. Saya berangkat. Saya tahu masuk berangkat, main kita. Saya tak tahu tidak, tinggal. Di antara riwayat Imam Ahmad. Kini kita memulakan kisah Isra' Mi'raj di riwayat Imam Bukhari, di riwayat yang lain dengan dada yang terbuka. Di antara riwayat Imam Ahmad dengan sanad daripada Anas bin Malik dan kata, "Kan sanad itu semua. Tak dengar tak apa. Cuma tak boleh pakai di seorang anak, kacau." Adalah Ubay bin Ka'ab membicarakan bahawa Rasulullah berkata, kita tahu siapa Ubay kan? Ketika aku di Mekah, bumbung rumahku terselak, maka Jibril turun kepadaku lalu membidah dadaku. Dicucinya dengan air Zam-Zam, kemudian diambilnya tulang emas yang terisi di kemas dan iman, serta dicurahkannya ke dalam dadaku dan ditutup. Bermain nak tengok orang kanan. Insiden ini jika dipadankan bagi kita, maka ia bermaksud dengan taubat. Sebab pembersihan hati yang pernah berlaku atas diri Rasulullah SAW beberapa kali dalam hidupnya itu adalah sama seperti taubat jika diukur pada pihak pengikut-pengikutnya. Sebenarnya kehidupan seorang Muslim yang menuju ke jalan Allah adalah beriman adalah bermula dengan taubat. Dia ada satu derajat yang mendahului taubat, akan tetapi taubat yang kita maksud ini ialah taubat nasuha, khalis, sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asal aku buat ini begitu. Itu tak silap. Astagfirullah. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Surah At-Tahrim ayat 8. Allah Ta'ala telah menunjukkan kepada kita bahawa taubat dan dosa itu adalah taubat nasuha. Kalau taubat itu menjadi khalis dan selamat nasuha, maka perlu ada padanya beberapa syarat. Imam Nawawi radhiyallahu anhu telah membicarakan tentang syarat taubat nasuha di kitabnya Riyadhus Shalihin. Katanya taubat dari segala rupa dosa itu adalah wajib hukum. Maka jika maksiat itu antara hamba dengan tuannya, dia ada bersangkut paut dengan anak Adam, ada 3 syarat. Hendaklah mencabut maksiat itu dari dirinya. Hendaklah merasa bercita atas perbuatan maksiat. Hendaklah berjanji tidak akan kembali kepada maksiat itu sama sekali. Dia something kita habis. Wah, apa dah duit? Wah,
Macam saya lah. Satu hari dulu saya pernah pun, saya shoot orang. Mana orang datang jumpa saya, saya campak dia sebenarnya, dia punya kedai. Pasal, dia tipu dia. Maknanya, saya anak perempuan dia saya. Babi ni, sial dia. Saya pergi sembahyang kat masjid dia langkah. Saya kata langkah. Lepas tu kes macam mana saya pun pergi pindah ke pindah ke tempat. Selalu nampak dia. Mana dia nampak dia isinya saya ke taubat terima. Mahal tu. Jadi saya bersama pun taubat terima, saya pergi. Lepas 3 tahun saya pergi bersembahyang kat masjid. Jadi saya datang ni bersama sekali syukur. Ada orang saya tinggal kau tak sempat nak jarang jamaah. Tapi orang yang saya berdosa ada. Saya minta maaf nak ampunkanlah saya. Senyum. Dia baik, upur. Kata upur. Kau tidak nampak tu. Upur yang lain. Pada betul buatnya. Allahumma ini surat-suratnya. Ininya. Dia kena saya taubat kena. Ramai lagi. Langit dia punya dah. Langit dia punya. Ramai lagi. Ngaji tak mau dekil dulu. Tapi betul kan? Pergi dia pun tak berkalah. Masih 3 tahun, 4 tahun. Nampak tu? Sama aku nampak dia. Maknanya, astagfirullah. Masih aku mana tak rugi. Kata, saya agak sebab saya boleh buat tu. Hina untuk pada dia dah. Kan? Ketekilan. Kalau boleh silap, saya ada kaki. Saya kau uramu juga. Lepas tu tak bisa berjumpa dia. Tapi kenapa dia nyanyi? Saya baca, Hasbunallah wa ni'mal wakil 70 cetak semayang. Baca itu kena belajar. Bukan itu juga. Lepas tu Pak Uda panggil saya tu. Dia terang lebih kurang lah. Saya contoh saya lah. Jika seorang yang bertawad luput, dia salah satu, dia ketiga. Yang semua tu maka jaga sempurna taubat. Jika masa itu bersangkut dengan hak anak Adam, maka syarat sempurna taubat ada 4 pula. Dalam dia mempunyai ketiga-tiga syarat itu dengan syarat keempat itu daklah ia bersihkan diri dari hak orang rugi. Nak tegak betul-betul. Nak tegak. Apa dia cakap, apa dia. Kata, kejenah itu besar punya balik. Tak terungkai lah benda. Jika itu berupa harta benda, atau bahkan taklah ia kembalikan pertuan. Jika itu berupa tuduhan yang hukumnya dengan had atau sebagainya, maka taklah ia menyerahkan diri untuk menjalankan hukuman. Atau ia meminta diampunkan di orang yang mempunyai hak. Jika hak itu berupa cuci, caci, maki atau umpat, maka taklah dia meminta maaf dengan orang yang mempunyai hak itu. Dia maki hati, akhirnya muat. Bukan pergi Mekah je. Jumpa orang tu. Apa sebab kali Mekah? Salah. Imam Nawawi. Imam ni semua kerja siapa? Siapa imam? Siapa tahu saya bimbing itu? Jika hak itu berupa harta benda atau sebagainya, hendaklah ia kembalikan pertuan. Islam sangat menganjurkan para penganutnya bertaubat sebanyak-banyaknya. Kalau taubat merupakan anak tangga pertama bagi orang yang ingin mendaki tingkatan mulia kepada Allah. Taubat dari segi dosa juga adalah wajib kerana dia akan mengikis segala dosa yang sebelumnya. Ia akan meletakkan seseorang yang bertaubat itu
dan telah menyempurnakan dengan baik pada tempat yang bersih, suci dan kosong betul. Allah Ta'ala telah berfirman menganjurkan manusia supaya selalu bertobat. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, moga kamu mencapai kemenangan. An-Nur 31. Allah SWT juga telah membuka pintu taubat nasuha dengan seluas-luas dan firman-Nya yang menggambarkan rahmat dan balas kasihan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur. Katakan hai hamba-hambaku yang melampaui batas, mencelakakan diri sendiri, jangan kamu putus harapan Allah. Sesungguhnya Tuhan mengampuni segala dosa, sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi penyayang. Sebagai tuan jemput tanya saya ada masalah taubat dosa-dosa, boleh saya datang kata saya pasal jemput ada saya tak tahu. Besok apa datang jumpa aku buat syarat bulan 3 kali kau tak nak betul kau. Kau cari ada orang. 9 dan 10 saya boleh cakap di mana-mana. Kita bawa anak-anak saya pergi mana-mana. Maknanya bawa anak-anak bukan maknanya nak challenge aku. Aku 75 anytime. Kita bawa kurang-kurangnya dia di antara anak buah aku yang akan sembahyang ke dalam masjid. Aku tak bimbang. Kau datang tak apa. 5 orang lah dalam buah aku cukup tak. Orang-orang tengok saya tengok apa? Tengok saya balik, tengok saya balik cukup lah. Orang tengok kan. Orang tak tengok punya apa tu datang. Sampai aku tu tak apa. Penting itu, bawa penting. Saya cakap semua Melaka maknanya kalau yang bawa itu nak buat aku, adik kamu ikut. Pasal kami ikut kita. Pasal kita ada best. Dia kira kami semua. Saya juga Melaka, ya, wujud. Langsung kita jauh. Bukan nak apa-apa. Saya cakap juga Khalifah kami berfatwa negeri. Khalifah, tarikat anak abadi. Saya kata boleh begitu. Ambillah pada pasal yang kau ada. Kalau aku sekarang ni makan di Parwin rasa aja ini. Kedai makan dari 10. Aku tengok kedai aku makan tutup buka. Tak mampu nak layan orang. Lepas tu dari itu pukul 3 tutup, pukul 11 tutup. Air laut dah habis semua. Orang makan. Sedaya kau. Kalau kata aku sekarang suruh orang sembilan roh aku. Siapa akan sendiri? Siapa nak jaga? Kata kami nak mengajar. Tokar nak jaga semua dia buat hasil aku. Keningan. Allah dah bagi bilang. Kita jobo-jobo dah kita. Kita tahan ingat. Sesungguhnya Tuhan itu mengampunkan segala dosa, beri taubat. Dan Allah telah berfirman sesudah itu untuk membimbing kaum muslimin ke jalan ini. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabl an ya'tiyakumul azab thumma la tunzarun. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabl an ya'tiyakumul azab baghtatan wa antum la tash'urun. Dan kembalilah kamu bertaubat ke Tuhan kamu, tunduklah menyerah diri kepadanya sebelum siksaan datang ke kamu, maka ketika itu kamu tidak akan mendapat pertolongan. Turunlah pimpinan yang sebaik-baik yang diturunkan kepada kamu dari Tuhanmu sebelum siksaan datang ke kamu dengan tiba-tiba, iaitu kamu tiada bertanggung. Kenapa kamu juga? Macam-macam lah yang kita tengok ayat. Terusnya Al-Quran
melanjutkan pengajarannya, penganjurannya kepada taubat dalam satu cara yang menunjukkan rahmat dan kesat belas kasihan kepada yang disebut dalam hadis qudsi. Ya ibadi, innakum tukhti'una billahi wa nar wa la aghfiru jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kamu sedang melakukan dosa setiap malam, siang dan malam dan siang. Akulah Tuhan yang mengampunkan segala dosa. Mohonlah pengampunan daripada-Ku, nescaya aku mengampunkan. Memang terdapat banyak lagi hadis yang menganjurkan dia untuk tabakan. Inna Allah yaqtutu yadahu billahi yatubu jilna wa yaqtutu yadahu binnar yatubu masjid. Sungguh Tuhan membuka tangannya di waktu malam untuk mengampunkan membuat maksiat di waktu siang dan membuka dengannya di waktu siang untuk mengampun pembuatnya dan dosa malam. Ada dalam diri mengaku bahawa setiap anak Adam itu ada membuat kesalahan. Tidaklah sebagai satu kenyataan yang tidak dapat diingkarkan lagi. Maka begitu dia berkata, kullu ibn Adam khata'. Setiap anak Adam itu berlaku dosa. Kemudian baginda membimbing umatnya ke jalan yang melebihi setengah-setengah orang yang melakukan dosa. Memindahkannya ke satu tempat yang penuh dengan kebaikan. Begitu saja, wa khairu khata'in at-tawwab. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang segera bertaubat di sisi. Kata Imam Al-Qusairi yang kita baca pasti seluruh kaum kesurai. Imam, dia bersakit maknanya Tuhan bagi dia doa. Di antara keistimewaan Mi'raj ialah apa yang dikhususkan kepada Nabi Islam pada permulaan di malam itu, berkait itu dengan kesucian. Itu bagaimana yang disebut dalam setengah-setengah riwayat yang kita sebut terdahulu ini, bahawa Jibril dan bahawa baginda ke telaga Zamzam memindahkan dia baginda dan menyucikan hati dengan air Zamzam. Sebenarnya kalbu Islam telah suci dua kali, sekali di waktu kecil ketika baginda masih dalam pemeliharaan tenak Halimah ibu sucinya, kali yang kedua adalah pada malam Mi'raj. Tapi kalau kita tak faham Salih satu tempat. Dia cakap pada Salih, kalau aku mati, kau yang melayangkan. Kalau kau mati, aku melayangkan. Ulama, kau cakap empat, aku buat, aku tak selain kau mati. Kecilnya Ustaz. Kalau juga tempat duduknya segala makrifat, ia merupakan segumpul daging yang sangat berpengaruh. Jika ia dipelihara nescaya seluruh angkatan akan turut ke bawah itu. Kamu juga lah tempat musyahadah melihat sesuatu dengan mata hati. Kamu baginda disucikan supaya segala yang tidak benar, tidak kekal mendapat tempat. Kalau kita tak istighfar, hampir nak. Mengingatkan umat Islam supaya kita membersihkan. Jika kita telah mengambil kesimpulan, jika kita telah mengambil kesimpulan bahawa persidangan ganda begini yang berlaku dalam peristiwa yang mengharukan itu, yang peristiwa Isra Mi'raj sebagai satu saranan bagi kita kaum muslimin untuk melakukan taubat, maka ia juga merupakan satu petunjuk yang jelas untuk kita sentiasa berlindung daripada Allah Ta'ala dengan bertaubat ketika kita membuat satu pekerjaan yang tersebut. Ia mengingatkan kita supaya berlindung daripada, bukan daripada Allah Ta'ala dalam keadaan bertaubat. Apabila kita memulakan pekerjaan berjual beli, akan nikah, membina rumah, ataupun ketika hendak memulakan perayaan, nak mengajar, nak zikir, kena engkau-engkau. Nak makilah begitu. Mampus. Kepada Allah. Mampus. Ini saya boleh ni. Syekh Ali Mahmud bertaubatlah dalam keadaan seumpama itu
bukan berarti taubat itu. Ia adalah secara berlindung juga Allah Ta'ala, secara mohon punya supaya membersihkan jiwa, mendidikan kalbu dan melangkah memulakan kaki yang baik. Apa yang kita buat? Kita taubat supaya langkah kita mendapat dan mengharapkan diberikan taufik serta selamatkan dilewengan dan berbalik. Kerana taufik ni, taubat ni utamanya memberi taufik petunjuk kepada kita. Baca taubat. Dia juga merupakan satu tawasul atau mohon restu untuk beramal saleh. Itulah taubat dalam arti kata